Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bertemu lagi saya Syarul bin Hamzah di episod Borak Santai SKB Rakyat Cakna Mega Bertika. Dan bersama-sama saya pada pagi ini Puan Azrin lah yang sentiasa menemani saya lah dalam program Borak Santai SKB ya, yang yang kita siarkan di dalam pelbagai media sosial. Dalam YouTube, dalam Facebook, dalam TikTok ya. Jadi tuan-tuan dan puan jangan lupa untuk ikuti ya di medium-medium ataupun di link yang telah kita sebut tadi. Ya, jadi untuk mengetahui maklumat-maklumat terkini, info-info terkini berkenaan dengan bahagian penguasaan dan juga apa yang berlaku di KPDN lah. Kita cuba untuk menyediakan pelbagai topik yang dekat dengan rakyat, sama dengan tagline kita rakyat. Dalam macam sekarang ni kan macam-macam isu yang berlaku di luar kan, jadi mungkinlah sikit sebanyak dengan apa yang kami buat ni kita share pelbagai info ya, yang mungkin rakyat ataupun masyarakat tak tahu, jadi kita maklumkan supaya sikit sebanyak dapat merungkai lah isu-isu yang bangkit di luar sana lah ya. Dan hari ni Puan Azrin, macam mana yang kita punya rancangan program Borak Santai SKB ni, kita sebenarnya dulu kita dah maklumkan bahawa kita akan berkongsi benda-benda yang bukan hanya berkait dengan Seksyen Kawalan Bekalan, tetapi kita juga akan share info-info berkaitan dengan mungkin seksyen-seksyen lain yang berada di bahagian pokok kuasa di bahagian pokok kuasa KPDN ni. Jadi maksudnya benda tu kita pelbagaikan info. Jadi pada hari ini kita ada tetamu istimewa pada hari ini, Puan Azrin. Sesuai dengan topik kita hari ini. Sesuai dengan topik pada hari ini. Dan pada hari ini untuk makluman tuan-tuan puan, kita bawa seorang pegawai kanan daripada Seksyen Kawalan Harga dan Anti Pecatan. Jadi saya rasa kita boleh teruslah bersama tetamu kita. Sila perkenalkan diri Puan. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. First of all, terima kasih sangat-sangat SKB kerana sudi menjemput kami daripada seksyen lain hadir ke program Borak Santai kan. Dan saya rasa amat berbangga lah. Orang kata tetamu daripada seksyen lain lah saya rasa. Puan Mazlina Puan Mazlina binti Ahmad, nama diberi. Ya tuan. Okay, saya Puan Mazlina binti Ahmad, Ketua Unit Kawalan Harga daripada Seksyen Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. So hari ini saya akan kongsi lah apa saja persoalan yang di mana program Borak Santai ni nak tahulah daripada kami, daripada saya, daripada Seksyen Kawalan Harga. Spesifiknya Seksyen Kawalan Harga lah. Apa peranan seksyen unit kawalan harga ni Puan? Okey, di unit Seksyen Kawalan Harga ni kami ni sebenarnya lebih kepada untuk menstabilkan ekonomi dan untuk menjaminlah kos sara hidup rakyat ni melalui pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan dan penentuan harga maksimum bagi setengah barang yang kita katakan barang keperluan rakyat. Dia Azrin, dia sebenarnya Seksyen Kawalan Harga dan Anti Pencatutan ni sebenarnya kembar tau kepada Seksyen Kawalan Bekalan ni. Dia memang tak boleh dipisahkan sebenarnya. Kembar tak seiras. Dulu sebenarnya untuk makluman tuan-tuan puan, Seksyen Kawalan Bekalan dan juga Seksyen Kawalan Harga ni sebenarnya dalam satu seksyen dulu ni. Tetapi dipisahkan, dikembangkan lagi sebenarnya dia punya fungsi tu. Jadi dipecahkan kepada dua supaya orang kata lebih menampakkan apa yang Enforcement Division lakukan lah. Sebab harga dan bekalan ni dia saling kait mengait. Saling kait mengait. Orang kata memang tak dapat dipisahkan lah. Kalau kita bercakap tentang bekalan, mesti kita bercakap tentang harga. Kalau bercakap tentang harga, mesti dia bercakap tentang isu bekalan. Betul tuan. Jadi Puan, berbalik kepada Seksyen Kawalan Harga tadi lah. Hari ni kita akan sentuh tentang saya ingat tuan-tuan dan puan, mungkin masyarakat di luar sana biasa dengar lah tentang skim harga maksimum. Skim harga maksimum ni kita cuba nak berkongsi dengan penonton, masyarakat di luar sana tentang apa itu skim harga maksimum. Jadi mungkin Puan Mazlina boleh perjelaskan sedikit tentang apakah yang dikatakan skim harga maksimum ni. Jadi mungkin Puan boleh berkongsi dengan penonton dan masyarakat di luar. Silakan. Okey tuan. Untuk makluman semua, skim harga maksimum musim perayaan ni pada permulaannya dia bukan skim harga maksimum. Dia adalah skim kawalan harga.
Dia telah dilaksanakan lah hampir lebih pada 23 tahun. Ui, dah lama Dan, tu. Kalau ada anak pun dah remaja sekarang. 23 dah tahun. kat peringkat universiti saya kan. Okey. So dia bermula pada tahun 2000 dengan permulaan pertama dia kita buat pelaksanaan tu untuk Hari Raya Puasa. Saya difahamkan lah. So sejarah dia panjang dan bermula Raya Puasa kita sambung the next year tu 2001 tak salah. Kita sambung dengan Tahun Baru Cina. Lepas tu dia berkembang kepada Deepavali, kepada Hari Christmas, Gawai dan Keamatan. So dia hanya perayaan utama lah. Jadi maksudnya dia hanya merujuk pada perayaan utama lah. Ya tuan. Jadi berapa banyak perayaan utama ni Puan? Untuk makluman mungkin penonton nak tahu. Okey, untuk kita ni rakyat majmuk dah kan kat Malaysia ni, kita banyak perayaan sebenarnya. Betul. Tapi kita hanya ambil 6 saja tuan. 6 perayaan besar lah Perayaan besar. Okey, antaranya 6 tu kita buat untuk Hari Raya Puasa. Deepavali, Tahun Baru Cina, Gawai, Keamatan dan juga yang terakhir Christmas. Ya tuan. Jadi ini 6 lah perayaan besar yang yang kita laksanakan skim harga maksimum ni. Kalau ikut perayaan banyak kan. Banyak. Pusam lah. Tapi itu tak dimasukkan. Perayaan haji pun tapi tak dimasukkan. Tapi saya ingat saya ada satu ketika tu Hari Raya Haji ada dimasukkan satu ketika tu. Kalau tak silap saya. Tapi itu mungkin sekali lah. Pertama dalam sejarah lah. Tapi 6 perayaan besar ni difahamkan memang berterusan lah. Betul. Orang kata yang terdekat ni Deepavali. Deepavali bulan 10. Bulan 11 nanti tuan perayaan. Bulan 11. Jadi apa punca kuasa perundangan lah untuk melaksanakan skim harga maksimum ni Puan? Kalau ikutnya setiap perundangan kita buat tu kena ada punca kuasa lah. Bawah skap ni untuk kawalan harga maksimum ni kita ambil section 4 itu bawah dengan kebenaran menteri kita dapatkan dan juga pengawal untuk mengawal harga maksimum barang-barang yang kita pilih. Maknanya untuk kita melaksanakan pelaksanaan skim ni kita perlu ada pewartaan dan punca kuasanya, barulah kita boleh buat perundangan jadi yang baru dia jadi sah lah. Tuan. Kalau setakat bercakap tu dia takkan boleh. jadi satu tak jadi. Dia nak tak boleh legal binding tu dia nak jadi diwartakan di bawah atau kalau harga tadi lah. Section 4 punca kuasanya. Section 4 punca kuasa tadi. Dan ditambah dengan section 6 sebab kita buat skim ni untuk berdaerah, by kawasan tuan. So punca kuasa melaksanakan section 4 dan bila untuk separatekan by daerah tu section 6 tuan. Kalau tengok macam Puan kata tadi mengikut daerah. Ada beza tak? Maksud apa barang-barang yang dikawal dalam skim harga maksimum ni adakah ada beza tak ikut daerah yang macam Puan sebutkan tadi? Untuk makluman semualah yang join sesi ni saya maklumkan kita ni dalam 6 perayaan tadi tu barang-barang ni berbeza Puan. Kalau untuk contohlah saya bagi yang maybe untuk Sarawak, Sabah, Labuan ni diorang alert lah. Macam Semenanjung memang tak berapa dengar lah. Macam ayam tua kan. Hanya di Sarawak saja kita kawal. So maknanya kawasan ni sekitar Sarawak. Contoh lagi saya bagi contoh yang barang mengikut tempat ni ikan dumuduk di Sabah saja. Ikan demuduk. Biasa tengok ikan demuduk. Itu lah. Biasanya kena pergi sana ni nak tengok ikan demuduk ni. Lepas tu ikan tongkol. Hanya di pantai Timur saja. Ikan tongkol mesti nasi dagang ni. Betul. Di sebelah pantai barat kita tak buat kawalan harga. Ikut kehendak keperluan betul. Tempatan. So based on permintaan kalau kita rasa tinggi dan barang tu kita rasa cukup dan juga harganya agak bila permintaan tinggi of course barang harga tu akan naik. So kita ambil pendekatan tu kita kawal untuk tempoh-tempoh masa tu sajalah. Itu yang kita fikirlah bila jadi barang yang terbabit tu dia berasaskan mungkin perayaan tu sendirilah. Kalau katakan Hari Raya Puasa katakan dia tengok apa masyarakat Muslim, orang Islam dia katakan apa selalu makanan kegemaran mungkin itu yang akan dikawal lah. Dan mungkin dari segi bilangan barangan yang komoditi yang dikawal tu dia macam mana? Dia berubah ataupun kekal ke ataupun macam mana tu? First kali untuk bilangan barangan tu kan kita sebenarnya kita ada certain barang tapi keseluruhan lah semasa 23 tahun kita buat pelaksanaan ni bila saya check balik sebenarnya kita dah ada hampir 50 barang kita kawal. 50 barang lah. Tetapi 50 tu untuk sepanjang masa tu lah. Bila tuan cakap tadi untuk perayaan-perayaan tu betul certain perayaan tu jumlahnya tak sama. Jadi maksudnya barang yang disebut tadi ni dia lebih kepada
komoditi yang apa, makanan. Ya, makanan, barang basah lah. Barang basah, barang kering pun ada barang kan? kering ada. Barang kering, barang basah, Barang sayur, hasil laut. Yang banyak digunakan yang waktu banyak digunakan tempoh lah. perayaan Ya, betul. kan. So permintaannya tinggi, kita nak stabilkan harga lah. Jadi selalunya ada tak macam contoh lah kita, macam kami di luar sana, cadangan-cadangan makanan barangan ni, adakah mana-mana penglibatan persatuan ke atau agensi lain yang mencadangkan ataupun pihak unit kawal harga sendiri yang membuat kajian lapangan untuk menentukan barang-barang kawalan untuk dikawal. Okey. Tuan, Puan, untuk makluman, sebelum kita buat satu-satu pelaksanaan, kita ada buat satu sesi engagement ataupun kita panggil mesyuarat dengan agensi-agensi kerajaan, terutamanya KPKM lah. KPKM agensi di bawahnya. Ya, Kementerian Pertanian Kejaminan Makanan. Yes. So, bila kita panggil, kita hantar surat, maklumkan kita akan ada buat skim sekian-sekian. So, kita akan minta satu cadangan harga dan juga bekalan. So, atas faktornya kita nak, kita betul kawal harga KPDN. Tetapi dari sumber bekalannya, kita nak mengesahkan kalau kita kawal harga, maknanya bekalan tu stabil. Bekalan stabil. Ya, pasal kita ni kalau tak silap kita ni downstream. Ya, betul tuan. Upstream mungkin lain agensi yang macam KPKM tadi. Betul. Jadi yalah, of course kalau bekalan tak cukup, macam mana kita nak pastikan di bawah ini kan? Betul tuan. Jadi kalau kebanyakan barang yang dikawal tu pun di bawah bidang kuasa kementerian berkenaan. Jadi sumber tu yang penting. Sumber pembekalan tu penting. Jadi that's why orang kata selalu kita adakan perbincangan dengan agensi-agensi sebabit lah untuk memastikan orang kata jaminan bekalan tu ada nanti apabila kita laksanakan skim harga maksimum. Betul lah. Jadi what about dengan mungkin lain-lain macam NGO ke atau persatuan ke, ada kita buat engagement tak untuk? Setiap kali buat pelaksanaan skim, kita akan buat pra-meeting. Yes, pra-meeting kita akan panggil lah persatuan, pembekal, pemborong dan juga mana-mana peruncit yang kita rasa kita boleh tengok harga ni dan bekalan, kita boleh confirm lah. Kalau kita nak kawal, saya bagi contoh lah kan sekarang macam ayam, telur ayam ni kita dah kawal lama. Tapi next coming ni daging biri-biri, import kita ada engagement dengan pembekal, pengimport. So kalau kita nak kawal ni, berapa bekalan yang ada. So harga macam mana. So maknanya kita check and balance balik. Permintaan daging biri-biri ni pun tinggi juga lah. Sekarang pun difahamkan katanya lah ada permintaan yang tinggi dan harga pun agak kuat tinggi lah katanya. Tapi pasal sekarang ni faham-faham lah benda ni biri-biri ni mungkin lah Azrin, kita import daripada luar. Ya, betul. Bila import dari luar ni, isu utama yang berlaku adalah dari segi mungkin kadar tukar wang. Jadi benda tu sedikit sebanyak mempengaruhi harga. Kan, di peringkat end user ni memang dia akan terkesan sedikit lah. That's why tuan, untuk pelaksanaan skim ni kita dapatkan semua pandangan dulu. And then bila kita dapatkan pandangan, baru kita buat paper dasar. Itu perlu ditekankan di sini, penonton kena ingat. Kita bukan memandai-mandai buat meletakkan sebarang harga dalam skim harga maksimum. Kita mendapatkan pandangan maksudnya pelbagai pandangan dari pelbagai pihak, kita duduk bermesyuarat, kita berbincang dan akhirnya satu ketetapan win-win. Betul. Melalui beberapa proses yang melalui masa jadi bukan kata kita KPDN ni kita syok sendiri, kita buat kita set harga, bukan. Jadi hari ni kita dengar sini pada mulut puan sendiri, maksudnya harga tu memang kita selepas melalui proses-proses yang memang panjang memang panjang. Jadi mungkin ini sedikit sebanyak dapat orang kata memberi pemahaman kepada penonton mungkin masyarakat di luar yang mungkin salah anggap dengan kita selama ini. Tempoh skim harga maksimum ni ada standard tak Puan pelaksanaannya ataupun memang sama untuk semua 6 perayaan ni? Untuk tempoh ni tuan, selalunya dia bergantung kepada macam 3 perayaan utama ni. Macam raya puasa, tahun baru Cina, dia agak panjang sikit lah, tapi tak dah panjang sangat kan. Selalunya lah, contohnya raya puasa 7 hari sebelum, 1 hari perayaan, 7 hari selepas perayaan. Dan ada serta-serta masa tu dipendekkan. Ini tahun-tahun kebelakangan ni kita pendekkan masa tu. Sebab kita mendengar keluhan rungutan daripada pihak industri mengatakan kami bersetuju untuk buat skim, tapi kami mohonlah katanya tempoh tu dipendekkan. So kami pihak kementerian mewakili pihak kementerian mendengar, dan kita ada satu-satu masa kita buat dalam 10 hari, 9 hari pun ada tuan. So begitu juga dengan perayaan lain. Cuma dimaklumkan macam Christmas dia akan pendek. Sebabkan
perayaan tu pun tak ramai yang menyambutnya. Dan masa dia pun memang pendek lah. Christmas selalunya 5 hari je. 5 hari ya? 3, 1, 3. Sorry, 2, 1, 2. Itu formula dia lah. Macam tu lah. Main bola pula ni. Okey, cuma sekarang ni dari segi skim harga maksimum ni, dia dari segi pemakaian dia maksudnya satu of course lah. Yang terbabit adalah peniaga lah. Peniaga yang menjual komoditi yang kita kawal. Harga dia di semasa skim ni. Yang lagi satu pengguna lah. Maksudnya pengguna dia apabila dia beli, dia nak pergi beli barang berkenaan tu, maksudnya harga yang dia perolehi itulah harga yang memang kerajaan kawal ketika itu. Jadi apa ni maksudnya dari segi peniaga ni, apakah kewajipan pihak peniaga yang apabila berlakunya skim ni, pelaksanaan skim ni, apakah maksudnya peniaga perlu lakukan? Okey tuan, untuk pelaksanaan skim ni kita ada buat pewartaan lah. So macam tuan cakap tadi lah, sebelum kita buat proses pelaksanaan skim ni, kita wartakan. Pewartaan kita ada 3 benda lah. Satu, kita wartakan harga maksimum. Dan peniaga ni wajib meletakkan barang-barang harga terkawal ni, harga maksimum yang kita tetapkan lah. So di sini saya nak jelaskan, harga maksimum tu lah harga yang tertinggi lah. Tapi sebenarnya kita ni, pihak KPDN menggalakkan harga yang rendah. Saya nak mengwar-warkan benda ni lah. Diharapkan pihak peniaga ni, memang kita contohlah saya bagi, ini contoh tuan-tuan dan puan-puan. Kalau katalah kita letak bawang merah, bawang merah India lah kan, katalah contoh RM7. So selama ni jual RM5, RM6, so kita kata harga tu lah, janganlah terus naik ke RM7 tu. Itu point saya. So saya mohon kat sini peniaga-peniaga yang dengar kita punya program hari ni, kekallah harga tu. Sebab nama pun skim harga maksimum kan. So bukan maksudnya naikkan ke harga yang maksimum. Sebab kami dapati dari segi pemerhatian lah tuan. Rata-rata bila kita buat pelaksanaan skim tu dalam tempoh 7 hari, 14 hari tu, tiba-tiba harga dia akan naik sikit. Dia akan mengikut kita harga maksimum. Tapi sebenarnya bagilah saya betulkan konsep tu. Tapi itulah saya faham penonton dan mungkin pengguna di luar sana, dia orang lebih, dia kadang-kadang dia orang cakna ni. Cakna kadang-kadang ialah setiap hari pergi ke pasar, ke kedai, dan kita boleh perasan lah harga tu, kenapa hari ni katakan RM5, tapi apabila pelaksanaan skim harga maksimum tiba-tiba jadi RM7. Jadi jangan saya mohon lah, tekanlah harga yang sedia ada. Yang disebut tadi harga maksimum. Tapi bukan maksudnya kena naikkan harga ke situ. Di bawah itulah. Bawah itu, paras bawah tu. Jadi apa kesalahan lazim lah yang selalu dilakukan oleh peniaga ni dalam tempoh skim harga maksimum ni? Okey tuan. Yang tadi tu meletakkan harga melebihi harga maksimum. Okey, nombor 2 dia tak letak pin plate. Pin plate ni merah jambu lah, tanda harga merah jambu. Itu memang sinonim lah dengan pelaksanaan skim ni. Sebab barang-barang tu kita nak spesifik, itu yang kita kawal pada musim perayaan tu. Dan yang akhir tak letak tanda harga langsung. Merah jambu ni pun Tajira nak tanya kan, dia ada standard ke ataupun janji merah jambu gelap ke cerah ke? Ini pun saya buat pendedahan ni hari ni ya. Kita tak ada satu standard spesifik dan kita tak nak merenyahkan peniaga lah, perlu font berapa, perlu saiz berapa. Kita mohon pada pihak peniaga pink plate saja. Pink plate saja. Jadi pink kita terima. Color pink color pink. Itulah kan kita sebenarnya mengesyorkan satu-satu item tu satu-satu pink plate. Dan saya bagi contoh lah, kalau pasar kan, satu board dekat semua senarai pin plate. So sebenarnya tak berapa etika lah macam tu. So biar satu barang satu tanda harga yang warna pink lah. Tuan. Tapi itu warna pink tu maksudnya waktu tempoh skim harga maksimum. Betul. Tapi kalau waktu biasa ni it's okay lah. Apa colour pun kan. Tak kisahlah. Cuma kenapa kita buat begitu supaya kita nak membezakan. Barang kawalan. Barang kawalan tu waktu skim harga maksimum ni. Betul. Jadi untuk ke depan tuan, apa hala tuju perancangan skim harga maksimum ni, adakah ada perancangan tertentu? Sebab saya kalau dulu saya tengok dulu ada lesen yang dibayar, lepas tu diberi percuma. So untuk yang ke depan ni mungkin ada any idea ke puan? Mungkin ada perbaikan mungkin. Okey, kalau daripada kami lah yang buat pelaksanaan ni, kita memang bersetujulah skim ni diteruskan. Tetapi kita nak win-win situation kepada pengguna dan juga kepada peniaga. Dan tak tahulah, ini dasar jugalah saya tak nak sentuh, tapi kalaunya
biarlah skim tu masanya agak berpatutan, tak membebankan kepada peniaga dan juga memberi keuntungan kepada pengguna. Dari segi masa lah maksud saya. Maknanya saya bagi contoh, ada satu masa kita buat kawalan sampai 30 hari dan kita dapat rungutan. Banyaklah peniaga kata kenapa panjang, kena lama. Dan kita mendengar dan lately ni kita berubah dan itu saya rasa satu penambahbaikan lah yang kita buat. Itulah yang sebenarnya KPDN ni untuk makluman tuan-tuan dan puan penonton, kita sentiasa mendengar luahan daripada masyarakat dari pelbagai pihak untuk kita kita menambah baiklah kita punya delivery system kita dan khasnya dalam konteks skim harga maksimum ni. Jadi maksudnya kita akan cuba perbaiki daripada lagipun macam disebut tadi 23 tahun. Jadi saya percaya sepanjang 23 tahun pelaksanaan skim harga maksimum ni dah pelbagai penambahbaikan pembaruan yang telah dibuat. Dah matang betul skim harga ni. Bukan orang kata kanak-kanak kecil lagi. Ini dah jadi dewasa yang dah matang. Jatuh bangun dah macam-macam. Jadi saya rasa memang kita sentiasa mendengar daripada pelbagai pihak. Saya pasti juga rakyat dengan sepanjang pelaksanaan skim harga maksimum ni telah mendapat manfaat yang banyak sebab terutamanya nak meraihkan perayaan ni, penurunan harga ataupun kawalan harga itu sangat penting. Yalah, bagi saya percaya tujuan dibuat skim harga maksimum ni bukan nak menyusahkan betul kan. Kena ingat tuan-tuan dan puan di luar sana bahawa kita buat bukan untuk menyusahkan. Kita sebenarnya perlu melaksanakan sebegitu dalam keadaan sekarang ni untuk mengelakkan inflasi dan sebagainya. Ini adalah salah satu langkah yang dibuat oleh KPDN ataupun kerajaan untuk memastikan kemaslahatan rakyat kita ni terjagalah. Jadi mungkin apa nasihat puan kepada pengguna dan juga kepada peniaga lah, khasnya dalam konteks skim harga maksimum ni. Jadi untuk lebih orang kata menambah baik lagi kita punya skim harga maksimum ni supaya tidak ada lagi salah tafsir ataupun rungutan di pihak peniaga maupun di pihak pengguna lah. Mungkin ada pandangan puan? Nasihat? Saya rasa skim pun dah lama 23 tahun. So saya selaku orang kata yang melaksanakan skim ni secara directnya, saya nampak win-win situation antara peniaga dan pengguna ni perlu. So bagi pihak peniaga, saya mohonlah berniagalah secara beretika, ikutlah pelaksanaan skim tu, letaklah tanda harga, mana-mana barang yang perlu pin plate tu letakkan pin plate. Dan kami akan turun ke padang, pegawai-pegawai kuasa KPDN, kita akan memahati, memantau dan jika pelaksanaan itu berjaya, kami hanya akan memahati saja. Kita sebenarnya tak nak pun untuk ambil tindakan kes, tak nak menghalang. Kami sebenarnya nak menggalakkan penjualankan barang-barang tu. Sebab kita faham bila musim perayaan ni barang-barang hot item ni akan cepat habis. Dan akan jadi harga tu akan meningkat sikit. Di situlah letaknya kepentingan kepenggunaan skim tadi ni. So kita masuk kat situ dan daripada pengguna pun membelilah secara berhemah. Yalah, tindakan undang-undang ni sebenarnya last kalau orang kata tindakan tu maksudnya kalau dah tak dengar tak mau patuh pada nasihat amaran, jadi tindakan terpaksa dibuatlah buat perundangan. Jadi kena ingat itu tuan-tuan dan puan. Untuk peniaga, untuk pembeli pula tuan-tuan, pengguna, kita mohon membelilah secara berhemah, berbelanjalah secara berhemah, buatlah pilihan dan jangan tamak lah. Maknanya kalau contoh kalau kita nak beli daging kan, musim perayaan raya puasa daging tu hot item lah kan, daging lembu tempatan. Kita beli sekadar penggunaan kita. Kita tunggu kita tengok orang belakang tak beli lagi. So lagi satu jangan panik lah puan, jangan panik. Betul. Panik pun boleh buat gangguan betul. Boleh menyebabkan gangguan bekalan di pasaran ni. Jadi jangan panik. InsyaAllah kita di KPDN kata kita akan pastikan bekalan mencukupi dengan bantuan dari agensi kementerian. Kita akan cuba bantu untuk memastikan orang kata mungkin suatu tempoh skim harga maksimum ni semua barangan ada cukup dan harga dijual dengan munasabah. Orang kata kita nak pastikan rakyat kita ni raya dengan gembira lah. So semua raya kan. Itu hasrat kita lah sebenarnya kan. Okey, jadi puan, terima kasih banyak puan atas kesudian Puan Mazlina bersama kami dalam program Borak Santai SKB Rakyat Cakna Peniaga Bertika pada hari ini. Kongsikan topik skim harga maksimum musim perayaan. Yes, pasal itu bagi kami topik itu cukup penting untuk pengetahuan rakyat. Sinonim dengan rakyat. Sinonim dengan rakyat. Memang kena mengenal kita walaupun kita ni apa sekalipun kita adalah pengguna, tuan-tuan dan puan. Kena ingat itu. Jadi kita mesti membeli kan. Ya, betul, jadi kita pun kadang pergi pasar, pergi kedai membeli barang-barang tu. Jadi kita perlu tahu, perlu cakna.
Jadi in case kalau berlaku sesuatu, katakan kita dapatilah ada manipulasi oleh pihak-pihak yang tidak berkenaan, boleh lapor kepada KPDN. Ya. Jadi nak lapor tu pelbagai media saluran lah. WhatsApp boleh, e-aduan boleh, masuk dalam portal KPDN boleh, ataupun kalau rajin tu boleh datang walk in ke pejabat KPDN di pelbagai cawangan kami ada satu Malaysia. Jadi gunakan orang kata kebijaksanaan kita sebagai pengguna untuk di kemaslahatan rakyat lah. Sama-sama kita bantu. Jadi maksudnya pengguna pun terjaga, peniaga pun terjaga. Jadi akhirnya membawa kepada keamanan dalam negara kita, keharmonian dalam perniagaan. Jadi saya rasa itu saja untuk sesi kali ini, program kali ini, Borak Santai SKB Rakyat Cakna Perniagaan Petika atas topik skim harga maksimum musim perayaan untuk episod kali ini. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan lain ketiga, dan jangan lupa untuk follow kami rapat-rapat di semua media sosial, YouTube, Facebook dan TikTok Seksyen Kuala Bekalan. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.